Salam sejahtera, saya Ilin Pehpogue dari kelas TESEL 1 ingin membentangkan jenis-jenis penyampaian awam serta ciri-ciri utama pengucapan awam yang profesional dan beretika. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan jenis-jenis penyampaian awam. Jenis penyampaian awam yang pertama ialah ucapan spontan. Ucapan spontan ialah ucapan yang disampaikan secara serta-merta tanpa persediaan awal atau penggunaan nota. Penyampai perlu berfikir dan memberikan respons dengan segera berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kelebihan ucapan spontan ialah penyampai dapat berinteraksi dengan lebih semula jadi dan fleksibel. Namun begitu, ucapan ini juga mempunyai kelemahan kerana idea yang disampaikan mungkin kurang tersusun dan terdapat risiko kesilapan fakta. Contoh situasi bagi ucapan spontan ialah apabila seseorang diminta memberikan pendapat secara tiba-tiba tanpa sebarang persediaan. Video berikut menunjukkan contoh ucapan spontan. Aileen, apakah pandangan anda tentang penggunaan telefon pintar? Pada pendapat saya, telefon pintar boleh membantu pelajar mencari maklumat dengan cepat. Namun, penggunaannya perlu dikawal supaya tidak mengganggu tumpuan semasa belajar. Jenis yang kedua ialah ucapan berdasarkan teks. Ucapan ini disampaikan dengan membaca teks yang telah disediakan sepenuhnya terlebih dahulu. Kaedah ini biasanya digunakan dalam majlis rasmi yang memerlukan ketepatan maklumat. Kelebihan ucapan berdasarkan teks ialah kandungan yang disampaikan lebih tepat, teratur dan sistematik. Walau bagaimanapun, penyampai mungkin kurang berinteraksi dengan audiens kerana terlalu bergantung kepada teks. Contoh yang sering kita lihat ialah ucapan rasmi oleh guru besar atau pemimpin dalam sesuatu majlis. Video berikut menunjukkan contoh ucapan berdasarkan teks. Salam sejahtera, saya mengalu-alukan kehadiran para guru, ibu bapa dan murid ke majlis sukan tahunan sekolah kita. Semoga program ini dapat memupuk semangat kesukanan dan perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Jenis yang ketiga ialah ucapan yang dihafal. Ucapan ini disediakan dan dihafal terlebih dahulu sebelum disampaikan tanpa merujuk kepada teks atau nota. Kelebihan ucapan yang dihafal ialah penyampai kelihatan lebih lancar dan penyampai dapat mengekalkan hubungan mata dengan audiens. Namun, jika penyampai terlupa isi, penyampai boleh terganggu dan menjadi kurang lancar. Contoh situasi yang sesuai ialah pertandingan pidato atau syarahan. Video berikut menunjukkan contoh ucapan yang dihafal. Yang dihormati para hakim dan hadirin sekalian, tajuk pidato saya ialah Pendidikan Pembangkit Kecemerlangan Negara. Pendidikan memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Jenis yang terakhir ialah ucapan extemporaneous. Ucapan ini melibatkan persediaan awal, tetapi penyampai hanya menggunakan nota ringkas atau kata kunci sebagai panduan semasa berucap. Kelebihan utama ucapan ini ialah penyampai dapat menyampaikan maklumat secara lebih semula jadi sambil menyesuaikan penyampaian mengikut audiens. Namun, kaedah ini memerlukan latihan dan persediaan yang mencukupi bagi memastikan isi yang disampaikan tidak tersasar. Contoh yang paling dekat dengan kita ialah pembentangan tugasan
menggunakan slide dan nota ringkas. Video berikut menunjukkan contoh ucapan extemporaneous. Berdasarkan kajian yang dijalankan, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas. Selain itu, teknologi juga membantu guru menyediakan bahan pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. Berdasarkan jadual ini, kita dapat melihat perbezaan yang jelas antara keempat-empat jenis penyampaian awam. Ucapan spontan tidak memerlukan persediaan atau nota, tetapi mempunyai fleksibiliti yang tinggi kerana penyampai boleh memberikan respons secara serta-merta. Sebaliknya, ucapan berdasarkan teks memerlukan persediaan yang tinggi dan menggunakan teks penuh. Walaupun maklumat yang disampaikan lebih tepat, fleksibilitinya lebih rendah kerana penyampai perlu mengikut teks yang telah disediakan. Bagi ucapan yang dihafal, penyampai perlu membuat persediaan awal dan menghafal kandungan ucapan. Namun, jika terlupa isi, penyampaian boleh terganggu. Oleh itu, tahap fleksibilitinya adalah sederhana. Akhir sekali, ucapan extemporaneous juga memerlukan persediaan yang baik. Tetapi, penyampai hanya menggunakan nota ringkas sebagai panduan. Hal ini membolehkan penyampaian menjadi lebih semula jadi dan fleksibel berbanding ucapan berdasarkan teks atau ucapan yang dihafal. Pada pandangan saya, ucapan extemporaneous merupakan jenis penyampaian yang paling sesuai digunakan dalam kebanyakan situasi masa kini. Hal ini kerana penyampai masih membuat persediaan awal, tetapi pada masa yang sama dapat menyesuaikan penyampaian mengikut keadaan dan reaksi audiens. Sekarang, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan ciri-ciri pengucapan awam yang profesional dan beretika. Ciri-ciri pengucapan awam yang profesional dan beretika dapat digambarkan melalui 5 elemen utama, iaitu penyampai, message, medium, audiens, dan maklum balas. Saya menggunakan reka bentuk roda infinity kerana kelima-lima elemen ini saling berkait dan mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Selain menyampaikan maklumat dengan berkesan, seseorang penyampai juga perlu mengamalkan etika yang baik seperti kejujuran, penghormatan terhadap audiens, dan penggunaan maklumat yang sahih agar mesej yang disampaikan dapat dipercayai dan diterima dengan baik. Penyampai merupakan sumber utama maklumat dalam pengucapan awam. Oleh itu, penyampai perlu memastikan maklumat yang disampaikan adalah tepat, jujur, dan berdasarkan sumber yang sahih bagi mengekalkan kredibilitinya. Selain menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami, penyampai juga perlu mengelakkan penyebaran maklumat yang mengelirukan atau berat sebelah. Sikap profesional dan beretika ini penting bagi membina kepercayaan audiens terhadap penyampai. Seterusnya ialah audiens atau halayak. Penyampai perlu memahami latar belakang, tahap pengetahuan dan keperluan audiens supaya mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Dari sudut etika, penyampai juga perlu menghormati pendengar dengan menggunakan bahasa yang sopan, mengelakkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan, serta mempertimbangkan nilai budaya yang berbeza. Hubungan yang baik antara penyampai dan audiens akan mewujudkan suasana komunikasi yang lebih positif dan berkesan.
Mesej ialah isi atau maklumat yang ingin disampaikan kepada audiens. Mesej yang baik perlu jelas, tersusun dan mudah difahami. Selain itu, mesej juga perlu disampaikan secara bertanggungjawab dengan mengelakkan unsur yang boleh menyakiti, menghina atau menimbulkan salah faham dalam kalangan audiens. Dalam membincangkan isu sensitif, penyampai perlu berhati-hati dan memastikan mesej yang disampaikan kekal beretika serta menghormati pelbagai pandangan. Medium ialah saluran yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada audiens. Pada masa kini, pengucapan awam boleh dilakukan melalui pelbagai medium seperti pengucapan bersemuka, webinar, podcast, dan media sosial. Pemilihan medium yang sesuai penting bagi memastikan mesej sampai kepada audiens dengan berkesan. Dari aspek etika, penyampai perlu memastikan kandungan yang disampaikan melalui mana-mana medium adalah tepat, telus, dan sesuai dengan konteks audiens yang menerima mesej tersebut. Elemen terakhir ialah maklum balas. Maklum balas merupakan reaksi yang diberikan oleh audiens terhadap ucapan yang disampaikan. Reaksi ini boleh dilihat melalui perhatian, ekspresi wajah, soalan atau komen yang diberikan. Penyampai yang profesional perlu menerima maklum balas dengan terbuka dan berinteraksi secara hormat walaupun berhadapan dengan pandangan yang berbeza. Sikap ini menunjukkan kematangan dan membantu meningkatkan keberkesanan komunikasi. Kesimpulannya, pengucapan awam yang profesional dan beretika bukan sahaja bergantung kepada kemahiran bercakap, tetapi juga kepada nilai yang diamalkan oleh penyampai. Kejujuran, penghormatan terhadap audiens, penggunaan sumber yang sahih, kepekaan terhadap isu sensitif dan pengurusan masa yang baik merupakan antara etika penting yang perlu diamalkan. Apabila semua elemen ini digabungkan, pengucapan awam akan menjadi lebih berkesan, dipercayai dan memberi impak positif kepada audiens. Itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.